Ismail Adnan. Silakan Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Rafaq syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita dipersuakan sekali lagi pada hari ini, hari yang cukup berbahagia dan juga hari yang molek untuk kita menyempurnakan istiadat penggunaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan yang amat berhormat Menteri Besar Pahang. Sedikit korelasi dan juga sedikit imbasan pasca pilihan raya umum ke-15. Kita menyaksikan bagaimana pembentukan Kerajaan Negeri Pahang yang telah pun diperkenankan oleh Kebawahduli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alamsyah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Sudah pastinya perkenan tersebut selaras dengan perkara 3 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang yang mana menetapkan bahawasanya seseorang raja pemerintah haruslah dan juga hendaklah melantik seorang yang amat berhormat Menteri Besar mengikut tata cara yang telah ditetapkan di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang. Dan perkara 3 ini juga turut dibaca bersama dengan perkara 4 bahagian 2 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang yang mana memperuntukkan syarat-syarat yang perlu dipatuhi dan juga perlu dilengkapkan dalam melantik seorang yang amat berhormat Menteri Besar. Alhamdulillah di Istana Abu Bakar Pekan Pahang pada hari ini kita bersua untuk kita menyaksikan satu istiadat yang penuh bermakna khususnya bagi Kerajaan Negeri Pahang, dan juga selepas ini kita akan menyaksikan pelantikan ahli-ahli Dewan Negeri Pahang bagi pembentukan pasca pilihan raya umum ke-15. Sedikit sorotan, pasca PRU ke-15 menyaksikan 17, 16 dan juga 8 kerusi yang masing-masing telah pun dimenangi oleh Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Namun sedemikian, apabila pembentukan kerajaan itu telah pun dipersetujui, yang mana Pakatan Harapan diwakili oleh Datuk Seri Amiruddin Syari bertemu dan juga bersua untuk menyatakan sokongan kepada pimpinan Barisan Nasional dalam membentuk Kerajaan Negeri Pahang, sudah pastinya perkara ini membawa kepada satu gambaran dan penantian yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh rakyat negeri Pahang khususnya, dan juga secara amnya untuk kita melihat bagaimana ini juga merupakan kolerasi daripada keputusan yang diambil pasca pilihan raya umum ke-15. Ya, untuk kita membawakan gambaran berkenaan Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail bertanding di kerusi Dun Julai, sudah pastinya mempertahankan kerusinya. Di kerusi Julai, Datuk Seri Wan Rosdi tidak pernah kalah untuk rekod yang dipegang oleh Yang Berhormat Datuk Seri Wan Rosdi yang selepas ini akan digelar sebagai Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Jadi untuk kita bawakan gambaran dan juga lintas langsung pada ketika ini di Istana Abu Bakar Pekan Pahang yang menyaksikan tetamu-tetamu kenamaan pembesar-pembesar negeri Pahang sudah pun bersedia untuk menerima dan juga untuk menantikan keberangkatan tiba Kebawahduli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alamsyah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk sama-sama menyempurnakan istiadat penggunaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Sedikit kita boleh bawakan bagaimanakah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang memberikan gambaran dan juga memberikan konotasi bukan sahaja kepada istiadat dan juga bukan sahaja kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan bagaimanakah perkara ini perlu diterjemahkan dalam suatu istiadat. Ia juga membawa kepada suatu gambaran yang lebih penting dan lebih jelas bagaimana Undang-Undang Tubuh itu mengawal selia dan juga menjadi rujukan kepada apa yang boleh dinyatakan dan juga apa yang boleh ditamsilkan khususnya untuk kita meneruskan legasi pemerintahan negeri Pahang secara amnya. Suka untuk saya membawa sedikit gambaran apa yang boleh kita bacakan di bab 1 pemerintahan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang yang mana memberikan gambaran berkenaan tentang kuasa pemerintahan. Apa yang boleh digambarkan kuasa pemerintahan ini dalam perkara 2 fasal 1 memberikan gambaran kuasa pemerintahan negeri adalah terletak pada raja pemerintah, tetapi tugas-tugas pemerintahan bolehlah dengan undang-undang yang diberi kepada orang-orang lain atau pihak-pihak berkuasa yang lain. Fasal 2 juga turut menyebut segala kuasa pemerintah negeri hendaklah disebut dengan nama Raja Pemerintah. Lantikan Menteri Besar dalam perihal ini, perkara 3 secara lebih khususnya menyebut berkenaan di fasal 1, Raja Pemerintah dengan surat lantikan yang ditandatangani oleh Baginda dan dicap dengan cap mohon negeri hendaklah melantik seorang Menteri Besar menurut syarat-syarat perenggan A fasal 2 perkara 4. Dan fasal 2 perkara 4 juga dengan tertakluk kepada syarat-syarat fasal 4 perkara 4, siapa-siapa jua boleh dilantik menjadi Menteri Besar mengikut kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan dan juga telah pun dispesifikasikan di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang.
Dan untuk kita membawa juga kepada bagaimana pemerintahan Kerajaan Negeri Pahang juga berkolerasi dengan Majlis Mesyuarat Kerajaan, yang mana perkara 4 fasal 1 juga menyebut berkenaan Raja Pemerintah hendaklah menubuhkan sebuah Majlis Mesyuarat Kerajaan. Majlis Mesyuarat Kerajaan juga hendaklah ditubuhkan seperti yang tersebut, iaitu Raja Pemerintah terlebih dahulu melantik seorang Menteri Besar daripada ahli Dewan Negeri bagi mengetuakan Majlis Mesyuarat Kerajaan yang pada timbangan baginda harus mendapat kepercayaan sebilangan besar ahli-ahli Dewan Negeri bagi mengetuai Majlis Mesyuarat Kerajaan. Terima kasih kerana masih bersama kami dalam istiadat pengundian surat cara pelantikan dan juga mengangkat sumpah jawatan yang amat berhormat Menteri Besar. Alhamdulillah, kita masih menantikan keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ini gambaran yang boleh kita bawakan bersama dengan anda dari Balai Rung Seri Istana Abu Bakar, Pekan Pahang. Pada ketika ini masih lagi menantikan keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang. Baik, itu kita berikan gambaran pada ketika ini suasana yang penuh tertib dan juga susun atur yang akan kita saksikan seketika nanti bagi istiadat dan juga penyempurnaan untuk pengundian surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan yang amat berhormat Menteri Besar. Selepas ini juga di peringkat Kerajaan Negeri Pahang akan dilantik ahli-ahli Dewan Negeri yang mana Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Pahang ataupun Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang di bawah perihal ahli-ahli Dewan Negeri, iaitu perkara 18 turut menyentuh berkenaan Dewan Negeri hendaklah mengandungi 42 orang ahli yang dipilih. Pada ketika ini masih hanya mempunyai 41 ahli dan kemudian akan diteruskan dengan pilihan raya kecil Don Tioman untuk melengkapkan jumlah 42 secara keseluruhannya. Di bawah perihal Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang yang mana mengikut kepada cetakan semula pada tahun 2013 perkara 19, tiap-tiap warga negara yang bermastautin dalam negeri ini adalah berkelayakan menjadi ahli Dewan Negeri kecuali jika lucut kelayakannya daripada menjadi ahli menurut Perlembagaan Persekutuan atau menurut mana-mana undang-undang tubuh kerajaan ini atau mana-mana undang-undang seperti yang disebutkan dalam perkara 20. Dalam perihal ini juga, perihal berkenaan lucut kelayakan menjadi ahli Dewan Negeri juga turut disebut di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang, yang mana perkara 20 fasal 1 menyebut dengan tertakluk kepada syarat-syarat dalam perkara ini, seseorang itu lucut kelayakannya menjadi ahli Dewan Negeri jika dia tiada sempurna akal atau telah didapati atau dinyatakan tiada sempurna akal, masih lagi dalam bankrupt, memegang jawatan bergaji dan setelah namanya dicalonkan untuk masuk pilihan raya, baik menjadi ahli majlis parlimen Yang Mulia Tengku-Tengku, atau setelah bekerja sebagai wakil Yang pilihan raya Berhormat bagi seseorang yang telah Datuk-Datuk, dicalonkan sedemikian. tuan-tuan dan puan-puan sekalian, diminta supaya Tumpuan pada ketika ini di dalam telefon Balai Rung bimbit Seri dalam keadaan silent mode. Dan yang Untuk kedua, diminta elemen hadirin penting dan supaya tidak perihal bersila panggung penting semasa berada dalam di tempat penyempurnaan duduk. Terima kasih. istiadat pengundian surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan yang amat berhormat Menteri Besar Pahang. Sementara kita menantikan keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku
Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alamsyah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Kita kongsikan sedikit Balairung Seri yang membawa kepada gambaran betapa Kesultanan Melayu Pahang ini penuh dengan sejarah, pancawarna dan juga nilai estetika yang menjadi suatu gambaran penerusan dan juga legasi kepada institusi Kesultanan Melayu Pahang. Pada umumnya, Kesultanan Melayu Pahang ini dibahagikan kepada beberapa peringkat menurut kepada perihal pensejarahan bagi Kesultanan Melayu Pahang, yang mana pada awal peringkat pertama pemerintahan Siam di Pahang telah diserang dan diambil oleh Kerajaan Melaka. Maharaja Dewa Sura telah ditawan dan dibawa ke Melaka. Putrinya, Puteri Onang Seri, telah dikahwini oleh Sultan Mansur Shah berputerakan Raja Muhammad dan Raja Ahmad. Bertitik tolak daripada itu, pensejarahan bagi Kesultanan Melayu Pahang melalui suatu peristiwa dan juga pensejarahan yang panjang perihal dan juga kisahnya. Bagi silsilah Kesultanan Melayu Pahang dan juga penumpuan kepada penerusan Kesultanan Melayu Pahang ini, Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang yang pertama, Sultan Mahmud, seterusnya iaitu Sultan Abdullah Al-Mu'tasim Billah, kemudian almarhum Sultan Sir Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah dan almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Seterusnya, menaiki takhta bagi pemerintahan Kesultanan Melayu Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Dan diteruskan dengan ananda baginda Kepedulian Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alamsyah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Balairung Seri ini juga bukan saja sebagai saksi kepada istiadat-istiadat penting yang melibatkan pelantikan bagi pemerintah tertinggi kerajaan negeri, tetapi juga memperlihatkan kepada pemasyuran Kepedulian Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah meneruskan dan juga bersemayam di takhta Kesultanan Melayu Pahang. Dan untuk istiadat seperti ini, sudah pasti ia juga melibatkan ahli Jumaah Pangkuan Diraja Negeri. Tetamu-tetamu kenamaan yang hadir juga turut terdiri daripada ahli-ahli Jumaah Pangkuan Diraja Negeri yang boleh dikongsikan serba sedikit, yang mana perihal berkenaan ahli Jumaah Pangkuan Diraja Negeri ini turut disebut di bawah Bab 5 Bahagian 1 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang yang memperuntukkan mengenai Jumaah Pangkuan Diraja Negeri, yang mana pada peringkat awal penubuhannya ia dinamakan sebagai Jumaah Pangkuan Negeri Pahang. Dan sementara itu kemudian, kira-kira dalam tahun 2011, namanya itu diubah menjadi Jumaah Pangkuan Diraja Negeri.
Pembentukan badan ini dilantik oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang, dan berkenaan tentang komposisi atau ahli-ahli yang dilantik terdiri daripada waris ganti, kerabat-kerabat bergelar, kerabat-kerabat yang tidak bergelar, orang-orang besar, iaitu kita memberikan penumpuan kepada signifikan orang besar berempat, orang besar berlapan dan orang besar 16 merupakan pembesar-pembesar dalam kerajaan negeri Pahang, dan juga seterusnya Menteri Besar, Setiausaha Kerajaan Negeri, Pegawai Keuangan Negeri, Mufti Kerajaan Negeri, Penghulu, yang mana 2 dari hulu dan 2 dari hilir negeri, orang besar raja, Datuk Yang Kehormat, dan seorang yang telah dikurniakan dengan darjah kebesaran Sultan Ahmad Shah Pahang yang amat dimulia peringkat pertama, dan seorang yang telah dikurniakan dengan darjah kebesaran Mahkota Pahang yang amat mulia peringkat pertama Sri Indra Mahkota yang berjumlah 46 orang. Seperti mana yang dikongsikan tadi berkenaan tentang pembesar-pembesar negeri Pahang, dan kita bercerita tentang ahli-ahli Jumaah yang akan bertanggungjawab dalam semua adat istiadat diraja di Balairung Seri ataupun di istana, seperti mana istiadat pengundian darjah kebesaran dan pingat-pingat negeri Pahang, majlis perkahwinan diraja, majlis santapan diraja, serta majlis yang melibatkan Sultan Pahang. Selain itu juga, perihal badan ini turut membincangkan isu dan juga permasalahan berkenaan kedudukan bangsa Melayu dan agama Islam bagi memastikan kedua-dua komponen ini sentiasa terpelihara dan dihormati. Baik, untuk sedikit perkongsian semasa kita menantikan keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hassan Al-Ibrahim Alamsyah, suka saya kongsikan berkenaan sejarah Istana Abu Bakar di Pekan Pahang ini. Istana Abu Bakar ini yang telah pun dibina pada awal 1960-an. Istana ini sebenarnya diberi nama bersempena dengan nama almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah ibni almarhum Sultan Abdullah Al-Mu'tasim Billah yang memerintah pada masa itu. Dan istana ini telah dijadikan istana rasmi, iaitu tempat bagi majlis adat istiadat seperti pengundian darjah kebesaran. Dan inilah bangunan yang dapat kita saksikan, juga berhubungan dan juga merupakan pintu utama bagi menuju masuk ke dalam Balairung Seri. Kalau seketika tadi saya kongsikan bersama dengan anda berkenaan ahli Jumaah diraja negeri Pahang yang mana turut melibatkan komposisi orang besar berempat, orang besar berlapan dan orang besar 16. Saya mulakan terlebih dahulu yang mana tetamu kenamaan yang akan hadir dalam sesuatu istiadat yang melibatkan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang ataupun Pemangku Raja Pahang. Orang besar berempat ini yang mengikut tradisinya adalah dilantik dari keluarga secara turun-temurun. Bagi orang-orang besar lain ada yang dipilih dari kalangan keluarga tertentu. Namun begitu, kuasa ini sebenarnya untuk pelantikan dan juga perkenan bagi memilih orang besar berempat ini terletak kepada Raja Pemerintah pada waktu tersebut. Perkembangan sistem pembesar Pahang mempunyai sejarahnya sendiri yang berlainan dengan gelaran-gelaran yang terdapat dalam kalangan pembesar sejarah Melaka ataupun Johor Riau.
Ini adalah kerana rasionalnya disebabkan oleh semasa Sultan Abdul Ghafur, penghijraan orang-orang dari Kepulauan Melayu telah berlaku, terutama dari Sumatera. Di Pahang, pembesar-pembesar dalam kerajaan negeri Pahang moden dipanggil orang-orang besar berempat yang terdiri daripada orang kaya Indra Pahlawan. Selain itu, orang kaya Indra Perbajelai yang dahulunya dikenali sebagai orang kaya Indra Maharaja Perbajelai, dan juga orang kaya Indra Segara yang akan turut terlibat dalam istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan yang amat berhormat Menteri Besar Pahang. Di bawah orang-orang besar berempat juga turut disebutkan iaitu orang kaya Indra Shah Bandar. Orang besar berempat dalam perihal ini diberikan kawasan untuk ditadbir. Misalnya, bagi orang kaya Indra Pahlawan yang mentadbir dari Kuala Luit hingga ke Bera, orang kaya Indra Perbajelai yang mentadbir di Ulu Jelai, orang kaya Indra Segara yang mentadbir di Temeloh, yang mana ia secara spesifiknya di kawasan sebelah hilir Sungai Jelai. Manakala orang kaya Indra Shah Bandar mentadbir bagi kawasan Bebar hingga ke Luit. Dan juga jika diperhalusi, malah diamati, orang besar berempat ini diagihkan tugas mengikut kawasan dan selari dengan persekitaran bentuk muka bumi di negeri Pahang. Ini juga turut menurut kepada perihal dan juga rasional pembahagian kawasan-kawasan bagi orang kaya dan ataupun orang-orang besar berempat tersebut. Baik, itu ialah merupakan orang besar berempat yang mana cukup penting dan juga signifikan dalam sesuatu istiadat yang melibatkan Kebadulian Maha Mulia Tuanku Sultan Pahang ataupun Kebadulian Maha Mulia Pemangku Raja Pahang. Seterusnya ialah orang besar berlapan, juga merupakan elemen dan juga komposisi penting dalam ahli Jumaah di Raja Negeri Pahang. Orang-orang besar negeri ini terdiri daripada lapisan tanggungjawab yang menyusul orang-orang kaya, iaitu orang besar berlapan yang dipanggil Datuk Setia Pahang. Ia terdiri daripada Datuk Setia Muda, Datuk Setia Lela, Datuk Setia Perkasa, Datuk Setia Pahlawan, Datuk Setia Raja, Datuk Setia Wangsa, Datuk Setia Amar Segara dan Datuk Setia Penggawa. Mereka juga akan turut terlibat secara langsung dalam istiadat penggunaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan yang amat berhormat Menteri Besar Pahang yang akan kita saksikan sedikit masa sahaja lagi. Baik, ini merupakan tugas yang akan dilaksanakan oleh juruseru bagi memulakan dan juga menzahirkan istiadat penggunaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan yang amat berhormat Menteri Besar Pahang. Isyarat sudah pun diterima untuk kita mengumumkan keberangkatan Kebadulian Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasan Al-Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berangkat masuk ke Balai Rungsri Istana Abu Bakar, Pekan, Pahang.
Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, mohon diampun. Patik mohon ampun ni limpah perkenan kebawah duli yang maha mulia tuanku, bagi patik memulakan istiadat penggunaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan yang amat berhormat Menteri Besar Pahang. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Yang berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail titah menghadap bagi menerima surat cara pelantikan sebagai yang amat berhormat Menteri Besar Pahang. Datuk Seri Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail merafat sembah kepada Yang Maha Mulia Tuanku dan berdiri di tempat yang dihaskan bagi memulakan atur cara. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, mohon diampun. Yang dihormat mulia, orang kaya Indra Segara, titah baca surat cara pengisytiharan pelantikan yang amat berhormat Menteri Besar Pahang ke atas tubuh yang berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail. Surat cara pelantikan dibawa oleh Setiausaha Sulit kepada Kebawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang untuk dibaca oleh Yang Dihormat Mulia Orang Kaya Indra Segara. Bismillahirrahmanirrahim. Surat lantikan Datuk Seri Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail sebagai Menteri Besar Pahang. Oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah, Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, DK, SSAP, SIMP, selaku Pemangku Raja yang dilantik di bawah Perkara 18, bahagian pertama Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Pahang bagi menunaikan tugas-tugas diraja, Raja Pemerintah Negeri Pahang Darul Makmur dan segala jajahan takluknya, bahawasanya Fasal 1 Perkara 3 Bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang memperuntukkan bahawa beta hendaklah melantik melalui surat lantikan yang ditandatangani oleh beta dan dicap dengan mohon negeri seorang Menteri Besar. Maka ketahuilah olehmu, Datuk Seri Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail, bahawa beta dengan ini melantik kamu sebagai Menteri Besar di dalam dan bagi negeri Pahang mulai dari 28 hari bulan November 2022 bersamaan dengan 3 hari bulan Jamidul Awal 1444 Hijrah hingga suatu tempoh yang beta tetapkan. Dan beta dengan ini memerintahkan semua pegawai dan rakyat beta yang dikasihi dalam dan bagi negeri Pahang dan semua mereka yang bersangkutan supaya mengambil maklum dengan sewajarnya atas pelantikan ini. Dikurniakan di Istana Abu Bakar Pekan pada 28 hari bulan November 2022 bersamaan dengan 3 hari bulan Jamidul Awal 1444 Hijrah. Dengan titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, mohon diampun. Yang dihormat mulia, orang kaya Indra Segara, titah bawa surat cara pengisytiharan pelantikan untuk dikurniakan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Yang Dihormat Mulia Orang Kaya Indra Segara dan Setiausaha Sulit Kanan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang.
Kepada Yang Maha Mulia, Pemangku Raja Pahang menyerahkan surat cara pelantikan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Usai penyerahan surat cara pelantikan, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang mengambil tempat bagi meneruskan. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Yang hormat Tuk Muda Haji Wan Anwar bin Wan Mansur titah bawa surat ikrar taat setia Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang untuk dibaca. Dan seterusnya, surat ikrar taat setia akan dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Bismillahirrahmanirrahim. Bahawa patik Datuk Seri Haji Warosdi bin Wan Ismail yang telah dipilih dan diterima sebagai, dan dengan perkenan Ketua Duli Yang Maha Mulia Tuanku, dilantik mengikut fasal 1 dalam kurungan perkara 3 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang menjadi Menteri Besar Pahang dengan sesungguhnya berikrar dan mengaku dengan setianya akan menunaikan kewajipan patik dan akan benar-benar membuktikan taat setia patik kepada Ketua Duli Yang Maha Mulia Tuanku selaku Raja Pemerintah dan sentiasa menjaga kedaulatan Ketua Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan negeri Pahang Darul Makmur. Dan bahawasanya patik dengan sesungguhnya berikrar dengan seberapa daya dan upaya pada setiap masa bila-bila dikehendaki akan menyembah nasihat dan fikiran patik dengan berterus terang kepada Ketua Duli Yang Maha Mulia Tuanku bagi kesempurnaan urusan hal ehwal negeri, dan bahawa patik sama ada berterus terang atau berselindung tidak akan menyampaikan atau memberitahu kepada sesiapa jua apa-apa perkara yang akan dibawa kepada pertimbangan patik atau yang akan dapat diketahui oleh patik sebagai seorang menteri besar, kecuali sebagaimana yang dikenaki bagi menunaikan betul-betul kewajipan patik sebagai menteri besar, atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan secara khusus oleh Ketua Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Bagi menyaksikan taat setia patik, maka patik menurunkan tanda tangan serta bersumpah dengan lafaz wallahi wa billahi wa tallahi, ya Allah, tolongi akan daku bagi yang demikian. Lafaz ikrar taat setia oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang itu diterjemahkan dengan sebelah tangan kanan beliau diletakkan di atas naskah. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Yang Amat Mulia Tengku Arif Bendahara dan Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang mengadap merapat sembah Ketua Duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk beredar ke tempat yang dikhaskan bagi menandatangani surat ikrar taat setia sebagai saksi. Yang Amat Mulia Tengku Arif Bendahara dan Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang dititahkan sebagai saksi bagi tujuan menandatangani surat ikrar taat setia oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Maka dengan ini secara rasminya Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail
Usai majlis menandatangani surat ikrar tak setia, seterusnya penzahiran titah diraja. Titah diraja Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanat Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang berkenan mengambil titah diraja daripada Yang Hormat Datuk Setia Muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkaulah yang memberikan kerajaan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang mencabut kerajaan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkau sahajalah adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin sekalian, alhamdulillah, bersyukur ke saya ke hadrat Allah SWT atas segala nikmat dan rahmatnya dapat kita semua berada dalam majlis pada hari ini. Saya ingin menyampaikan salam Sri Paduka Ayanda dan Paduka Bonda saya pada hadirin semua. Baginda berdua sentiasa berdoa agar rakyat jelata semua sentiasa dalam rahmat dan pemeliharaan Allah SWT. Hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah pilihan raya umum ke-15 bagi Parlimen dan Dewan Negeri Pahang telah selesai. Saya bersyukur kerana ianya dapat berlangsung dalam keadaan yang aman dan tenteram tanpa melibatkan sebarang pergaduhan dan kejadian buruk berlaku. Justru saya menzahirkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada semua ahli politik yang matang di negeri Pahang dalam mengawal emosi masing-masing, lebih-lebih lagi dalam suasana politik yang sentiasa panas. Namun dapat kita saksikan, ini merupakan kali pertama dalam sejarah tiada parti yang mendapat majoriti untuk membentuk kerajaan. Justru kerajaan negeri yang dibentuk mestilah terdiri daripada gabungan parti-parti yang telah memenangi pilihan raya tersebut. Seri Paduka Ayanda saya telah memberikan tempoh masa dan ruang kepada pemimpin parti untuk mengadakan perbincangan dan mencari titik persamaan supaya kerajaan negeri dapat dibentuk
Justru saya telah menerima menghadap pimpinan parti pada hari semalam bagi mendengar sendiri pendirian dan persetujuan mereka. Dan kedua-dua parti daripada Barisan Nasional dan Pakatan Harapan bersedia untuk bekerjasama bagi membentuk kerajaan. Kepada kerajaan yang baru dibentuk, ingat pesan saya, ketepikan ideologi dan sentimen politik, letakkan agenda pembangunan negeri dan kebajikan rakyat sebagai keutamaan. Kini bukan lagi masa untuk berpolitik, cukup-cukuplah. Pilihan raya telah tamat, kerajaan negeri telah dibentuk. Sekarang masa untuk bekerja. Hadirin sekalian, mengambil kesempatan ini, saya menzahirkan ucapan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim atas lantikan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Saya juga menzahirkan ucapan tahniah kepada orang tua saya, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi bin Wan Ismail yang telah dilantik semula. Saya mahu kerajaan saya dan kerajaan persekutuan sentiasa menjalinkan kerjasama yang erat demi pembangunan negeri dan kesejahteraan rakyat jelata. Wakil rakyat sekalian, dalam proses mencapai negeri maju, rakyat tidak mahu lagi melihat tuan-tuan dan puan-puan terus berpolitik mencari salah sana dan sini. Sebaliknya, rakyat mahu wakil rakyat yang duduk di kerusi kerajaan untuk membawa perubahan dan membawa Pahang terus maju ke hadapan. Dan bagi wakil rakyat yang berada di sebelah pembangkang, menjadi check and balance dengan profesional dan matang. Mana dasar yang kurang baik, tegur dan berilah idea untuk ditambah baik. Menjadi wakil rakyat bukanlah gah pada gelaran yang berhormat, tetapi harus diingat anda menjadi wakil untuk membawa dan menyelesaikan masalah setempat. Betulkan niat jadi menjadi wakil rakyat untuk mencipta kekayaan diri, untuk rasa dihormati, sedangkan amanah yang diberi langsung dikhianati. Saya mahu wakil rakyat saya rajin bekerja, turun ke kawasan dan kampung sentiasa, lihat apa perlu dijaga. Saya tidak mahu segala proses birokrasi bertimbun-timbun sehingga rakyat saya sukar menemui wakil rakyat mereka. Sekiranya terdapat isu yang tidak dapat diselesaikan, boleh disembahkan kepada saya. Ingat, saya sendiri akan sentiasa membuat spot check dan turun ke lapangan bertemu dengan rakyat di luar sana. Janganlah pula kerana tahu saya turun baru nak tunjuk muka. Saya tahu mana yang bekerja dan mana yang tidak bekerja. Pada orang tua saya, Yang Amat Berhormat Menteri Besar, saya mahu Pahang terus maju dan lestari. Teruskan tingkatkan hasil ekonomi, tarik lebih ramai pelabur asing, wujudkan banyak peluang pekerjaan serta jaga kebajikan rakyat. Hadirin sekalian, dalam usaha memajukan negeri Pahang, saya tetap konsisten dengan fokus kelestarian alam sekitar serta ESG. Segala bentuk pembangunan pastinya perlu selari dan selaras dengan berkesenaan ESG. Saya juga mahu barisan kepimpinan negeri yang baru bergerak serentak bersama saya dalam usaha memelihara khazanah serta mengurus tanah negeri Pahang secara cekap dan berkesan. Kita harus bersyukur Pahang sebuah negeri yang besar, kaya dan pelbagai khazanah, sumber alam yang berharga. Kawasan berhutan negeri Pahang saja seluas 2 juta hektar, iaitu hampir bersamaan dengan kawasan negeri Perak. Manakala kawasan tarahan air pula melebihi 250,000 hektar, itu lebih 2 kali ganda kawasan negeri Pulau Pinang. Dengan panjang keseluruhan sungai hampir 12,000 km, kawasan pantai sepanjang 210 km, taman negara berjuta-juta tahun usia, gunung ganang, bukit bakau, sesungguhnya Pahang merupakan aset khazanah berharga kepada negara Malaysia. Semua khazanah ini haruslah kita jaga. Sekali lagi, saya tidak menolak pembangunan, namun ianya mestilah dilakukan dengan terkawal dan lestari. Carikan cara agar kita dapat menikmati kemajuan hasil negeri meningkat, tetapi khazanah kita kekal terpelihara. Hadirin yang dikasihi sekalian,
Saya mahu mengingatkan semua pihak bahawa isu bangsa dan agama tidak patut dipolitikkan. Apatah lagi sebagai sebuah negara berbilang kaum dan agama. Saya mahu semua wakil rakyat saya berpegang kembali dan menghayati teguh 5 prinsip rukun negara. Ingat, susah payah orang dahulu membina negara dan negeri ini. Jangan kerana ideologi dan kepentingan politik kita gadaikan pembangunan dan kemajuan yang telah mula kita rasa. Sudah 65 tahun merdeka, kita seharusnya mula berlari laju, bukan lagi merangkak mencari rentak. Jangan kerana politik yang tidak matang kita semua ke belakang. Hadirin sekalian, mengakhiri titah, kita akan memasuki musim tengkujuh tidak lama lagi. Saya mahu semua ahli yang berhormat, ketua-ketua jabatan dan pegawai-pegawai daerah untuk sentiasa bersiap sedia. Saya tidak mahu pengurusan bencana kita dalam keadaan yang huru-hara. Kita mesti fikir jauh ke hadapan di luar kebiasaan agar kita boleh bersiap sedia sebaik-baiknya. Ya Malik, Ya Hafiz, Ya Salam, Ya Latif, saya memohon ihsan daripadamu, Ya Allah, agar kajian saya yang baru ini akan lebih gigih berusaha dan amanah demi pembangunan dan kemajuan negeri Pahang Darul Makmur ini. Semoga negeri Pahang Darul Makmur sentiasa mendapat perlindungan daripadamu dan dilimpahi segala keberkatan dunia dan akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merafak sembah menjunjung kasih atas penzahiran titah diraja yang telah dizahirkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah telah pun dimasyurkan sebagai Tengku Mahkota Pahang dan Pemangku Raja Pahang pada Januari 2019 juga di Balairung Seri ini di hadapan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, ayahanda baginda. Dan seterusnya, Yang Hormat Datuk Setia Muda menghadap mengafak sembah mengambil kembali titah diraja daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik, mohon diampun. Sahibus samahah, Mufti Negeri Pahang, mohon membaca doa. Sahibus samahah Mufti Negeri Pahang menghadap Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang dengan ditimbali oleh Al-Fadhil Qadi Daerah Pekan dan Al-Fadhil Qadi Daerah Kuantan. Surat doa dibawa oleh Yang Hormat Tok Muda Datuk Wan Zainal Mokhtar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi albasa ibadahul mu'minin hulalal taqwa وأصبغ عليهم من النعم ما لا يعد ولا يحصى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Dengan keagungan serta kebesaran-Mu, sesungguhnya kami berhimpun pada hari yang penuh bersejarah ini, memohon supaya dikurniakan keberkatan dan rahmat inayah-Mu kepada istiadat pengundian surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan Yang Amat Mulia Menteri Besar Pahang kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Wan Rusdi bin Wan Ismail. Semoga beliau dapat terus memimpin bagi pentadbiran negeri Pahang Darul Makmur
di bawah rahmat dan inayah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Latif, ya Hafiz, kurniakanlah kepada beliau limpahan keberkatan di dalam melaksanakan tanggungjawab bagi memertabatkan syiar agama-Mu dan menyumbangkan khidmat bakti kebajikan dengan penuh amanah kepada negeri Pahang Darul Makmur, umat Islam dan seluruh rakyat negeri ini tanpa membezakan warna kulit dan bangsa. Ya Allah, kurniakanlah kepada beliau kekuatan dan kesabaran di dalam semua urusan pentadbiran di negeri ini serta dipermudahkan segala urusan. Semoga negeri Pahang terus meningkat maju dari masa ke semasa dengan cemerlangnya. Kami juga memohon semoga negeri Pahang Darul Makmur mendapat rahmat dan inayah-Mu, rakyatnya hidup aman, damai dan selamat sejahtera serta mendapat limpahan keberkatan, kemakmuran dan maju jaya serta selamat daripada segala bala bencana, wabak, penyakit dan huru-hara. Ya Allah, ya Latif, ya Hafiz, kurniakanlah kepada kami rakyat yang beriman, bertakwa, berilmu, berakhlak mulia serta hormat menghormati antara kami, serta menjadi rakyat yang taat setia yang tidak berbelah bagi pada Tuanku Sultan selaku ketua agama dan raja pemerintah di negeri ini. Ya Allah, perkokohkanlah keimanan kami, satukanlah hati kami, terimalah amalan kami dan ampunkanlah dosa-dosa kami. Kami juga bermohon barang dipelihara dan diredai oleh-Mu, maka perkenankanlah doa kami. Semoga Engkau memberkati hari-hari pemerintahan Sultan yang kami kasihi, Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Persatuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Nabillah selaku Sultan dan Raja Pemerintah bagi negeri Pahang Darul Makmur serta segala jajahan takluknya dengan dikurniakan taufik, hidayah, riayah dan inayah, selamat sejahtera, sihat walafiat, dilanjutkan usia dan sentiasa dan rahmat pemeliharaan-Mu ya Allah, kekal karam memerintah bersemayang di atas singgasana tahta kerajaan negeri Pahang Darul Makmur, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Haji Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Almarhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Haj Tengku Ampan Pahang. Begitu juga kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasan Al-Ibrahim Alam Shah Ibn Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Yang Amat Mulia Paduka Ananda, Putera, Puteri, cucuda dan kerabat, para pemimpin, alim ulama, muslimin, muslimat serta rakyat jelata sentiasa berada dalam keselamatan dan kesejahteraan serta mendapat keredaan dan keampunan dari-Mu ya Allah. Allah menja'al jama'ana haza jamal marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la bainana syaqiyan ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا أنت عز جرك وجل ثناؤك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Usai pimpinan bacaan doa oleh Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang yang ditimbali oleh Al-Fadil Qadi Daerah Pekan dan Al-Fadil Qadi Daerah Kuantan. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patih, mohon diampun. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, istiadat penggunaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang telah selamat disempurnakan. Bawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasan Al-Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berangkat meninggalkan majlis.
Juruseru Majlis mengumumkan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berangkat meninggalkan majlis. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah berangkat meninggalkan majlis. Tuan-tuan dan puan semua dijemput lebih awal pertama untuk Alhamdulillah, dapat kita saksikan tadi sempurnalah sudah istiadat penggunaan surat cara pelantikan dan juga mengangkat sumpah jawatan yang amat berhormat Menteri Besar Pahang yang dikurniakan dan juga dilantik kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosli Wan Ismail. Sedikit perkongsian berkenaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosli Wan Ismail yang merupakan calon Barisan Nasional yang juga mewakili UMNO bertanding bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N2 Julai pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu dengan memperoleh undi sebanyak 10,092 dan majoriti undi sebanyak 6,983. Dan untuk rekod, beliau tidak pernah tewas di Dun Julai sejak 2004. Pelantikan Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail menepati ramalan dalam juga menggantikan adun pelangai Datuk Seri Adnan Yaakob yang sebelum ini memegang perjawatan berkenaan sejak 4 penggal lalu. Dan untuk perkongsian juga profil bagi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosli Wan Ismail, sebelum ini menjadi ahli politik sebelum masa, beliau pernah berkhidmat sebagai pegawai kanan di Padi Beras Nasional ataupun dikenali sebagai Beras, berkahwin dengan Datin Seri Datuk Burhan Muhammad dan telah dikurniakan 3 orang cahaya mata, iaitu 2 orang lelaki dan 1 cahaya mata perempuan. Beliau juga merupakan Ketua UMNO bahagian Cameron Highlands, berkelulusan ijazah Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan Kepujian Sains Politik daripada USM dan mengambil Diploma Pengajian Perdagangan Institut Teknologi Mara yang kini dikenali sebagai UITM dan pernah dilantik sebagai Exco Perumahan dan Perbandaran Negeri pada penggal lepas dan Exco Pembangunan Luar Bandar dan Hal Ehwal Orang Asli daripada 2008 hingga 2013. Itu sedikit perkongsian berkenaan tentang tumpuan utama bagi majlis pada hari ini ataupun istiadat penggunaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Wan Rosli Wan Ismail. Sejajar dengan perkara 3 bagi Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang yang dibaca dengan perkara 4 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Pahang, sudah pastinya ia memberikan gambaran bahawasanya satu atur cara istiadat ini berlandaskan kepada undang-undang dan juga berlandaskan tata tertib serta peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang dan juga Kesultanan Melayu Pahang. Dengan itu saja yang boleh kita bawakan bersama dengan anda dari Istana Abu Bakar Pekan Pahang untuk istiadat penggunaan surat cara pelantikan dan juga mengangkat sumpah jawatan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Kami mengambil kesempatan untuk merafak sembah menjunjung kasih atas perkenan bercemaduli kepada Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang berkenan bercemaduli untuk istiadat penggunaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Wan Rosli Wan Ismail dari Istana Abu Bakar Pekan Pahang. Kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Baik.